Banyak sekarang orang ni bersesat pakai dalil pula. Dulu orang kalau sesat, sesat je. Sekarang udah sesat, pakai dalil pula. Engkau ni kenapa tak ke masjid? Kenapa tak ke masjid? Tuan Haji, Allah ni banyak juga menyesatkan manusia. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah, banyak juga yang diberi hidayah oleh Allah. Tuan Haji dah diberi hidayah oleh Allah. Pergilah ke masjid, pergi. Aku ni disesatkan Allah. Kata Tuan Haji, betul juga. Orang dulu kalau sesat-sesat je. Sekarang orang sesat pakai dalil pula. Pakai ayat pula. Makanya sebelum baca ayat Quran itu, kita disuruh baca A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa sebelum baca Quran disuruh baca A'udzubillah? Sebab setan boleh memesongkan kepala orang yang baca Quran. Sedang baca Quran itu pun dia baca, dipesongkan setan. Betul bunyi ayatnya. Yudhillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Baca ujungnya. Jangan sampai di tengah saja. Kalau mengaji, sampai ke ujung. Kalau memotong, sampai ke landasan. Kata orang Melayu. Apa maknanya? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Ada orang yang disesatkan Allah. Siapa orang yang disesatkan Allah itu? Orang yang fasik. Siapa orang yang fasik itu? Sudah dibagi tazkirah, sudah dibagi ayat, sudah dibagi hadis, tapi dia tetap juga tidak mau ikut. Inilah orang yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kalau ada banyak orang yang baca kitab, mengaji, tapi sesat. Kenapa? Kerana tidak beramal. Kalau dengan banyak tazkirah mengikuti pengajian, makin rajin beramal, teruskan. Kalau makin banyak mendengar tazkirah, makin rajin salat berjamaah ke masjid, teruskan. Tapi kalau makin banyak mengaji, hanya mengeraskan hati, melawan-lawan ulama, membuat tak mau melaksanakan syariat Allah, sesungguhnya kita sudah disesatkan Allah. Semua yang datang subuh berjamaah ini selamat daripada disesatkan Allah. Kalau hendak menengok orang yang selamat daripada munafik, tengoklah pada sembahyang subuhnya. Kalau hendak menengok orang Islam, tengok Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau nak menengok orang beriman, tengok salat subuh. Malam tadi ramai, subuh ni ramai juga. Menunjukkan orang Melaka ni insyaAllah selamat daripada kemunafikan. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Subuh berjamaah seperti salat sepanjang malam. Ini semua tazkirah ini ada amal badan, tapi ada juga amal harta. Kalau tak ada amal harta, amal badan tak akan jadi ibadah. Haji, tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar rabbana atina fid dunya hasanah. Amal badan apa amal harta? Amal badan, kaki bergerak. Datang pula dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Inna Safa wal Marwata, antara dua tiang hijau. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal azizul akram. Bagi yang hafal. Yang tak hafal, mulut aja dia gerak-gerak. Tak apa dia baca. Itu amal badan. Tapi di situ ada amal harta. Dia naik pesawat terbang, duit. Sampai di sana duduk hotel, duit. Sampai di sana dia mesti makan minum, duit. Yang lebih banyak lagi, shopping, duit. Orang ke Makkah ni, kalau dia tak elok-elok mengaji, orang pergi umrah ni kalau dia tak elok-elok mengaji manasik, oh, ini masjid, ini hotel. Ini hotel, ini masjid. Dari masjid ke hotel, tempat belanja. Ke masjid sekali, belanja dua kali. Tapi ini penting. Kalaulah belanja itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala, datanglah mereka ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, lalu kemudian mereka ingin membawa barang-barang niaga. Tapi mereka takut, nanti kalau aku pergi ke Makkah bawa barang niaga, nanti ibadah aku tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, boleh kami berniaga sambil kami haji dan umrah? Turunlah ayat, laisa alaikum junahun an tabtaghu min fadlillah. Boleh kamu berniaga masa ibadah haji dan umrah. Boleh. Tapi apa bezanya? Apa beza niaga kita dengan niaga orang tak beriman? Apa beza niaga kita dengan niaga orang munafik?
Niaga kita hasilnya untuk menolong agama Allah. Kalau ada orang berniaga niatnya tidak untuk menolong agama Allah, apa beza dia dengan orang kafir? Tak ada beza, mencari dunia. Beza niaga kita. Kita berniaga untungnya untuk apa? Bina masjid. Kita berniaga gunanya untuk apa? Sekolahkan anak yatim. Berniaga untuk apa? Buatkan rumah tahfiz Quran. Niatkan. Saya berniat, bila niaga ini nanti menguntungkan banyak, saya akan membuat rumah tahfiz Quran. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Mati kita dimakan cacing tanah, budak-budak tetap membaca Quran. Mereka tetap mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Di atas pula budak-budak mengaji. Ar-Rahman 'allamal Quran. Mengalir. Itu saja yang mengalir. Yang menerangi kubur kita, yang melapangkan makam kita. Lain daripada itu, habis emas, gelang, rantai, subang, habis ditarik anak menantu. Anak mungkin biasa aja, menantu ni. Oleh sebab itu maka kita ni sebenarnya sedang merenung sejenak. Ustaz sampai tengok dah 2-3 kali tengok ke kanan. Apa Ustaz tengok? Tengok jam. Tadi saya mula 6.30, saya berhenti 7.30. Di mana-mana 60 minit. Malam tadi 60. Subuh ni pun 60. Saya ni sakit Ustaz Abdul Somad. Pergilah ke hospital. Orang dari tempat-tempat jauh pun datang ke Melaka. Awak ke Melaka nak apa? Nak melawat. Awak ke Melaka nak apa? Nak berubat. Datang berubat. Saya berubat sudah. Pergi kepada Tuan Syekh, Tok Guru minta doa. Sudah juga. Ada satu yang belum. Datang seorang sakit lutut. Lututnya bernanah. 7 tahun tak sihat-sihat. Dia datang menjumpai Imam Abdul Rahman Ibnu Mahdi. Imam Abdul Rahman Ibnu Mahdi, aku ni sakit. Tak ada boleh sembahyang duduk. Lutut sakit bernanah. Apa ubatnya? Imam Abdul Rahman Ibnu Mahdi sembahyang sunat 2 rakaat. Selepas itu dia ingat hadis Nabi. Apa kata hadis Nabi? Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit dengan bersedekah. Lalu dia sampaikan, ada hadis Nabi. Apa hadisnya? Obati orang sakit dengan bersedekah. Kalau engkau ingin sihat, engkau cari kampung yang susah dapat air, gurun pasir kering, engkau buat perigi. Orang Melaka sebut perigi juga. Kau buat perigi. Kau buat tempat air. Maka dia cari kampung, dia buatkan tempat air. Selepas itu dia datang lagi kepada Imam Abdul Rahman Ibnu Mahdi. Imam Abdul Rahman Ibnu Mahdi, ya, lutut aku sudah kering, nanahnya sudah hilang. Orang yang tak, apa kata orang, apa ni, tak rasional. Apa hubungan perigi dengan lutut bernanah? Sakit datang dari mana? Dari Allah. Sihat datang dari mana? Dari Allah. Sulitkah bagi Allah mengeringkan lutut bernanah? Jangankan lutut bernanah, laut Melaka boleh kering. Apalagi lutut bernanah. Allah tinggal katakan saja kun fayakun. Jadi, maka sebenarnya apa yang inginkan Allah Ta'ala? Allah ingin menunjukkan dia kuasa. Aku kuasa, aku mampu untuk membuat apa yang tidak engkau mampu. Oleh sebab itu maka diantaranya. Itu kan zaman dulu, Abdul Somad, zaman Abdul Rahman Ibnu Mahdi, dah lama dah. Zaman sekarang apa ada orang yang sihat kerana sedekah ini? Saya sampaikan tazkirah di Islamic Center, Kampar, Riau. Tentang hadis. Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit dengan sedekah. Selepas saya tazkirah, turun, kami makan. Datang jamaah. Ustaz Abdul Somad, ya, dulu istri saya kena penyakit di rahimnya, maaf. Masa kami scan ada kista. Orang Melaka sebut kista juga. Sista. Sis. Pokoknya itulah dia. Sebesar duit. Dia tengok sebesar duit. Kata doktor, tuan, ini istri tuan mesti operation. Ini mesti dihilangkan. Tapi nanti mudaratnya besar. Sebab kalau ini dihilangkan, rahimnya hilang. Kalau rahimnya hilang, apa maknanya? Dia tak boleh mengandung lagi. Banyak perempuan kalau doktor cakap, ini mesti dihilangkan, rahim hilang. Menangis dia meleleh air mata. Isteri dia menangis, laki dia pula senyum. Kenapa dia senyum? Tanyalah. Tak boleh.
Rupanya dia ingat hadis Nabi SAW. Da'u mardakum bisadaqah. Sadaqah, sadaqah, sadaqah. Dia panggil, dia jemput anak yatim, bagi makan. Dia pergi pada fakir miskin, bagi. Dia pergi ke masjid, dia tolong. Dia buatkan perigi, dia buatkan tempat wuduk, dia buatkan toilet. Dia cek lagi, rupanya mengecik, hilang. Cek lagi, doktor pun heran. Awak makan apa? Tak ada, makan asam pedas je. Kenapa ini hilang? Rupanya hadis Nabi. Kami yakin betul Ustaz Somad dengan ini. Aku tak percayalah. Aku dah sedekah hari-hari tak hilang juga. Rupa sedekah RM3. Mana hilang? Cubalah banyak sikit. Oleh sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah tak memberikan ampunan kepada orang yang syirik. Dosa-dosa kita ini kalau Allah itu tidak ghafur, tidak rahim, tidak rahman, tidak, sudah lama kita ini rata dengan tanah. Kalau Allah hendak, kalau Allah berkuasa, sikit saja. Wa idzal biharu fujirat, ketika lautan diletupkan. Mohon maaf beribu maaf. Bukan doa, bukan pula menakut-nakuti tuan-tuan. Bukan menakuti puan-puan. Kita ni duduk di tepi laut. Betul. Saya masa di hotel malam tadi, sampai petang semalam, saya buka tingkap, saya tengok. Tepi laut. Ni kalau naik air ni ke atas. Gulung surat. Saya ni di tepi laut ni. Saya ni di tepi laut ni sekarang. Kemudian kami pun naik ke atas tower. Naik ke tower, dijelaskan dengan guide. Apa kata dia? Ustaz Somad, kita ni di laut. Hah? Jadi bukan tepi laut? Bukan. Ini dulu ni air ni Ustaz. Kemudian ditimbun reklam. Maka tak ada lagi laut. Rupanya bukan pula tepi laut. Di tengah laut. Jadi kalau Allah berkuasa, na'udzubillah. Dia guncang sikit aja tepi laut. Habis. Allah masih sayang sama kita. Allah masih lagi kasih dengan kita. Maka kita jaga. Dan kalau Allah jatuhkan hukuman itu, yang kena bukan cuma yang jahat saja. Tsunami dulu manakala datang. Apa dia tengok? Ini sembahyang. Tak jadilah. Tak. Semua rata dengan tanah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu pada azab Allah. Kalau dia datang, dia tidak menimpa yang jahat-jahat saja. Yang baik-baik habis rata dengan tanah. Itulah maka ada penting amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab azab Allah kalau datang, na'udzubillah. Bagaimana cara menolak azab ini? Dulu orang-orang tua-tua kita, datuk-datuk kita, ayah, mak, ibu, bapa kita, apa kata mereka? Mari kita banyak sedekah, sedekah tulak bala. Di Melaka sebut sedekah tulak bala juga. Sedekah tulak bala. Saya sangka sedekah tulak bala ni tradisi nenek moyang orang Melayu sebelum Islam. Rupanya sedekah tolak bala ni ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sadaqatus sirri tadfa'u mitatassu'. Sedekah menolak bala dan sedekah menolak, menghilangkan, menjauhkan daripada mati, su'ul khatimah. Maka banyak-banyak sedekah. Sebenarnya kita sudah ditetapkan hari itu akan melanggar seekor kambing. Na'udzubillah. Kenapa Ustaz pilih kambing? Entah tiba-tiba ingat kambing je.